if you can. Show me if you can. Bullets flying in the air. Mas yo necesito Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, untuk hari ini kita akan buat counter review. Macam biasalah, setiap minggu kita akan buat counter review untuk yang berpotensi, okay? Yang akan meneruskan kenaikan pada minggu yang akan datang. Counter GBS Momentum adalah Jackson, ARBB, Data Prep, Lehong, Mesron, MISC, WRTS. Okey, tak banyak sangat tak macam selalu macam agak banyak. Distrik ada beberapa je yang dia tangkap Kalau kita tengok daily yang ni saya ambil 4 hours. 4 hours tu lebih kepada yang hari Jumaat sebelah petang lah. Okey, kalau kita ambil one day, the whole day, counter dia pun lebih kurang, cuma NWP lah, dia ada tambahan NWP dengan VC. Yang lain adalah sama. Kalau tengok balik 4 hours. Yes, beza dekat Mesron, right? Okay, so kita tengok Saipak sekejap. Saipak ni counter yang paling meriah pada hari Jumaat dia daripada 28 tu dia dah break up dekat sini warna purple ni semua break up break up, lepas tu boleh entry, and then dia buat satu lagi break up entry kat sini. Tengok dia naik sampai mana. Okay, dia dah buat 2 kali high Okay, kalau macam ni selalunya kalau kita faham market structure, okay, ada orang kata market structure. Okay, market structure dia ada high, dia akan pergi buat high low lah. Yang ini bila dia turun ni high low lah ni. Dan dia buat another high, dia akan turun balik buat high low. Dan akan teruskan buat kenaikan. Okay, dia selalunya ada 3, at least 3 high lah. Sekurang-kurangnya. So, kita jangkakan dia akan buat kenaikan lagi. Sebelum tu, dia kena pullback dulu. Sebab apa? Pada minit 15, okay? 15 minit ni dalam kita punya time frame kecil. This one time frame lebih besar. Okay? Untuk mana-mana kita nak buat counter review atau kajian, kita gunakan 2 time frame. Satu, kita nak dapatkan structure untuk the whole. Okay, sebenarnya dalam satu hari candle ni, kita boleh agak lah kan, ini satu hari. So, dalam 5 candle tu dah seminggu. Segala kata permulaan minggu tu adalah ini kira satu minggu. Minggu yang pertama dia hijau, so kita expect ada 2-3 lagi lah untuk color hijau. Alright? So kita expect sebab apa? Ini adalah Morobozu. Selalu Morobozu memang dia akan ada buat pullback, seterusnya akan meneruskan kenaikan lah. Macam ni kan dia Morobozu, dia mungkin pada ketika ni pada ketika ni ada yang turun sekejap, ada orang was-was, boleh naik lagi kan, tengok dia akan naik saja. This one pun sama. Kalau daily dia dah start bullish. Ada sini ada GC. GC is Golden Cross. Golden Cross tu apa? Golden Cross ni dia react kepada MACD. Okay, bawah ni adalah MACD yang digabungkan dengan AO. AO tu adalah Oversum Oscillator. Oversum Oscillator selalunya digunakan bersama-sama Fibonacci untuk membuat wave Elliott wave. Selalunya orang buat reference menggunakan AO. So kalau kita yang biasa-biasa saja, yang tak ada ilmu tentang Elliott wave ataupun Fibonacci ke apa kan, kita boleh guna basic AO sahaja, yang mana kita tengok pergerakan di belakang dia ni lah. Kalau hijau tu dia dah start nak bullish. Lagi satu, kita boleh tengok gabungan. Bila dia gabung dengan MACD, kita boleh nampak dia punya divergence sama Kita boleh tengok divergence macam ni, divergence dia start nak naik. So kita consider the reflection akan ada dekat chart ni akan start menaik. Lepas tu dia cross dekat bawah dia cross kat bawah, maksudnya ini buy on dip lah. Okay, dia tengah junam, lepas tu dia start buat turn. Dekat sini dia ada satu cross. Kalau kita besarkan, kita akan nampak kat sini dia ada cross biru, cross up, line signal MACD. Okay, ini adalah satu signal yang dia akan membuat kenaikan. Okay, tapi kita beli daripada bawah lah. Daripada bawah selalunya momentum kurang, tapi terbalik dengan Saipak ni. Bukan kata terbalik, maksudnya dia tak menyamai teori selalunya, which is bila dia di atas kosong, dia akan start boleh pram naik kan. Ni di bawah saja pun dia dah bergerak dengan canak naik. Okay, baru saja dekat bawah. Okay, this one is 50 minutes. So sebenarnya dia kita kalau kita kecil kan, dekat sini lah. Dia betul-betul dekat sini dia cross kita tengok. Sorry. This one 50 minit. So MACD 50 minit. Kat sini kita dah boleh detect. Satu, dia punya AO dah start hijau.
Alright, latar belakang dia ni dah start hijau. Histogram MACD sini dah start warna pink slow pink kelabu Kita panggil pink apa? Pink yang cair. Okay, kalau yang pekat ni kita tahu dia still nak buat downtrend. And then bila dia start color pink tu, kita boleh steady lah. Steady kejap letak dalam watch list. Tunggu sekejap dulu. Okay, then kita tunggu dia punya cross up. Ini adalah confirmation. Bila dia dah cross tu, dia jadi confirm lah. Okay. Satu lagi kita boleh confirm dekat atas sama. Dia akan ada candle validation. Alright, nanti saya tunjuk. Okay, tapi saya nak cerita dulu pasal AO. Sebab ini adalah dua indi yang digabungkan, iaitu MACD dan juga AO. Di mana satu kita tengok cross up ni memberi makna confirmation golden cross berlaku, which is harga sedang dalam percubaan nak naik dah. Alright. Yang hijau ni, yang ni kita nampak permulaan awal kenaikan. Bila dia start kali hijau and then dia start naik lah. Kalau dia dah lepas kosong, bam lah. Dekat 15 minit kita nampak lah. Kalau kat di bawah ni, maksudnya baru saja permulaan untuk daily. Daily dia slow kan. 15 minit. Barulah dia tunjuk sini 15 minit. Barulah jadi satu candle yang besar dekat daily. Padahal dekat sini dah berlaku lama. Okay, dia berlaku kat sini lagi. Alright. Bila dia cross ni, tengok ini dia hijau, dia dah start nak naik. Dia nampak stopper Dia buat lower low dan dia tak nak turun lagi low. Dia dah stop. Kita panggil candle stopper. Candle mengecil, lepas tu dia start bullish. Lepas tu ada satu candle confirmation kat sini, dia makan semua candle yang sideway ni. Alright. So dia makan candle ni, dia adalah validation dekat area sini lah. Area 285 dan dia breakout. So kalau kita yang gunakan ilmu validation dan breakout, kita akan tunggu mungkin dekat 290 baru kita beli. Okay, kita tak beli di awal-awal ni Walaupun dia ada cross up, bla bla bla, tapi kita nak tunggu confirmation betul ke dekat dia punya kita panggil price action price volume analysis tu dengan ada breakout with volume kat bawah ni, volume yang macam nak dan dia breakout, candle makan sebelum. Makan candle sebelum ni. So sini kita confirm, okay betul lah dia nak naik. Okay, dia ada fake breakout. Tapi kalau ini ada beberapa confluence tu kita panggil titik temu yang ada beberapa signal. Salah satu, satu kita guna katalah ada beberapa keberangkalian yang sama. Contoh line ni dah cross up. Lepas tu yang ni adalah VWAP dia. Harga naik atas VWAP tangga ni. Lepas tu apa lagi? Satu menunjukkan kenaikan, satu semua line dia start compress. Yes. Line-line ni, semua line-line ni dia start compress dekat sini. Okay? Bila turun-turun dia start compress dan dia cross up. Semua naik atas. Lepas tu yang confluence yang kedua, kejadian yang kedua yang sama lah dengan sifat kenaikan tu adalah kat sini candle dah validate, dia dah makan candle sebelum. Kalau pakai yang GBS Bull Band ni terus nampak warna purple tu, dia breakout lah tu. Alright. So kat sini ada watchlist watchlist tu keluar sebab MACD cross up. So dah sakat ni dah ada tiga penyebab yang mengatakan dia akan naik. Prediction lah untuk kita kata signal-signal yang menunjukkan dia nak naik. So ada beberapa, so kita panggil confluent. Bila ada beberapa signal yang sama menunjukkan dia nak naik, itu kita panggil confluent untuk kenaikan lah. Okay, so lagi yang line ni adalah band bullish warna hijau. So kita tengok memang dia atas line hijau ni. So okay, dia akan terus buat trend. Kalau line merah ni downtrend so di sini dead cross, DC dead cross. Maksudnya dekat bawah ni MACD dia cross ke bawah. Alright. Lepas kalau siapa yang suka konsep kolam dengan volcano, so ke sini volcano dia turun, so kita biar dulu bila dia cross ke bawah, lantak situ. Kita tak beli masa dia turun, kita tak beli masa turun biar dia turun dulu, kita tak payah nak tadah-tadah bajet-bajet kita turun nak sauk sini, sauk sana, sauk sini, tak perlu sebab kita tak tahu, kita sauk nanti dia go more deeper, dia jatuh jurang bawah lagi. So apa kita perlu buat, kita tunggu dia jatuh, dia settle buat kolam, dia cross up balik. Okay, kolam nampak hijau-hijau ni dah siap tu, dia dah sampai satu line yang biru ni. Lepas tu dia cross up ke atas. Nampak tak? Dia dah start cross up kat sini. Kat sini point kita nak tengok. Okay, mungkin kolam dah siap. Selalunya kolam ni represent accumulation ataupun collection phase. Di mana bila dah drop, ada orang start collect balik. Orang tak jual dah. Orang dah start beli. Orang dah start beli. Tapi harga tak naik lagi. Harga belum naik.
pump dekat sini, bila dia cross up ni selalunya dia dah start nak buat ke naik. Kita get ready, kita tunggu confirmation seterusnya. Satu, okey, katalah kolam dia paling awal detect. Bila mana kolam dah siap ataupun kolam kita nampak ada hijau banyak tu accumulation. Oh, banyak orang collect. Orang yang collect yang beli ni takkan depa tak nak untung. Mesti depa akan push harga naik. So kita nak tunggu bila masa depa nak push harga naik ni. So kita tengok. Jangan yang ni masa dia buat kolam-kolam tu mungkin 15, 16, 17 bulan. Okay, dia ambil masa beberapa hari, 3 hari, 4 hari untuk dia collect sahaja. Okay, next kita tengok apa yang menunjukkan signal dia nak naik lagi. This one lah. Dia punya AO start kali hijau. Okay, sini kita nampak tadi kolam dah siap dekat sini. Tapi steam merah. Oh, tak boleh, tak selamat lagi masuk. Dan kita tunggu seterusnya. Oh, dah start hijau. So, ada 2 dah penyebab. So, confluent dah ada confluent. 2 penyebab dia nak naik. 3. Seterusnya, line cross out dekat sini. MACD adalah confirmation sebab dia paling lambat. Bila dia dah cross tu, confirm dah tu. Dah naik dah tu. Nak start naik dah tu. Okay. Selalunya, candle dengan volume ni datang dulu. Tapi untuk kisah ni, candle volume lambat. Okay, yang ni detect dulu. Maksudnya, indikator detect dulu kenaikan. Selalu orang kata price kita tak perlukan indikator, tutup semua. Tengok je candle dah validate. Okay, confirm yang ni kat sini lah paling awal untuk kita detect masuk. Bila mana candle telah pecah candle-candle sebelum ni, dia makan. Kat sini lah kita punya entry, which is correct. Tapi adakah dia paling awal detect? No. Signal daripada indikator lebih cepat lah untuk kes ni bukan semua kes sama sebab tu jangan duk condemn sangat indikator. Selalu orang kata price action volume lebih laju, chart tu lebih tepat, mengganggu saja indikator ni. Tak juga. Kalau pandai guna, pasti dia bermanfaat untuk kita, dia boleh bagi untung. Benda tu tetap indikator tu sebagai tu senjata yang bagus untuk kita menang. So, kenapa tak nak guna senjata tu? Ada option macam-macam senjata kita boleh guna. Ada macam contoh kita boleh naik kereta yang hebat. Kita pilih naik kereta biasa-biasa saja. Ini satu konsep yang digunakan oleh satu tim ni lah. Saya rahsiakan. Dia katakan kenderaan yang lengkap dengan serba-serbi yang canggih-manggih ni. Memang betul. Mana-mana kereta pun kita nak pergi ke point A ke B. Tetap kita nak sebab apa kita gunakan purpose strategi teknik tu adalah untuk kita untung dalam saham. Kalau kita guna teknik yang tak untung, buat apa guna teknik tu? So, sama juga lah kereta. Kita nak kereta yang power hebat-hebat Lamborghini apa bagai tu. Kenapa bayar mahal-mahal semua tu? Sebab dia seronok. Kita bila naik tu kita rasa satu kepuasan. Satu yang kita rasa confirm lah dia boleh pergi laju. Macam tu. Indikator tu macam bagi kita sedap lah sikit. Perasaan macam okay, confirm dah dia nak naik. Dia ada lengkap serba-serbi, nak dengar lagu boleh, ada apa orang kata kereta biasa-biasa saja, setakat membawa kita ke point A and B saja boleh naik kita kereta kancik ke apa, tak kisahlah. Sama je. Kenapa nak kereta hebat-hebat? Kereta hebat-hebat ni macam-macam function ada. Tapi terpulang lah. Sama juga. Tujuan kita nak untung. So, indikator sebab apa? Saya kata indikator kat kolam dah nampak sini. Kita tahu okay, confirm. Sebab ada orang tanya saya, macam mana nak tahu itu fasa accumulation ke distribution? Sama aja. Dia duduk senyap, beratur panjang-panjang tu, dia nak jatuh ke dia nak naik? Salah satunya kalau nak cepat, tengok kolam je lah. Kolam tu accumulation. Kalau dekat atas ni, warna merah ni distribution. Tu paling simple. Okay? Tapi kalau kita nak faham secara konsep dekat candle, alright, kalau dah turun canak, turun bukan canak turun junam. Kalau dah turun junam-junam macam ni, lepas tu dia ada stopper, lepas tu dia start collect, itu accumulation lah. Okay, kalau dia start naik canak-canak, dia terbalik, distribution terbalik. Dia naik canak-canak, lepas tu dekat di bawah pun RSI pun hampir habis dia pergi sampai 80, 90. Lepas tu orang start jual. Yang ni orang start beli-beli kan, accumulation. Dekat distribution, orang start jual. So, nak jatuh lah. Itu saja. Tapi kalau ini dekat 15 minit, dia jadi distribution. Tapi kalau kita tengok dekat dia punya time frame yang besar, sebenarnya dia reaccumulation lah. Kalau dia turun tu, dia adalah reaccumulation. Maksudnya orang nak collect kali kedua dan akan ada kenaikan yang baru. Right, time frame kecil memang betul akan junam. Tapi time frame besar dia nak naik lagi. Dia turun sekejap je. Bukan, kalau time frame kecil,
Sebab dia kecil ni, dia akan kata sebagai distribution lah, nak jatuh. Tapi kalau time frame besar, dia bukan distribution. Kalau jatuh tu, dia adalah reaccumulation. Accumulation pertama, accumulation kedua. Peluang orang collect kali kedua. Yang ni dah terlepas flight. Okay, terbang dah pergi mana dah, katalah pergi ke Singapura. Lepas tu dia terlepas, dia pergilah jalan kaki ke apa ke, tak kisahlah, sampai Singapura tu, dia naik juga flight tu, dapatlah terbang. Dia lembab sikit. Masuk lambat, orang masuk awal-awal. Dia masuk lambat, tapi dia still untung. Lepas tu kalau kata dia naik kereta pergi Singapura, dia dapat pergi perjalanan lain-lain lah. Mungkin dia pergi ke kaunter lain, ambil sikit RM100, RM200, baru dia jumpa dia ni, baru dia dapat RM1,000. Contoh, dia dah confirm kat sini, baru dia beli. Yang orang pertama ni, dia dah merasa dah flight sampai sini. Aku dah terbang, dah sampai Singapura, kau dekat mana-mana lagi. Tapi, orang yang baru pergi kat Singapura pun nak naik flight, adakah dia tetap sampai ke London? Yes, dia tetap sampai ke London. Right, dia masuklah kat mana-mana, tunggu dia turun dulu. Okay? Yang dah pergi, tinggal kita biar pergi. Kita tunggu mana yang ada ni. Okay, yang mana ada peluang, ambil. Bagi dia turun dulu. Kat sini kita nampak dia dah distribute dah sampai fasa. Tengok kalau candle naik-naik dia start mengecil. Lepas tu ada bagi satu candle bearish. Itu adalah validation untuk turun. Kalau nak naik, candle kecil ada merah lah apa benda ni. Waktu pak yang breakout tu adalah candle bullish. So dia petanda nak naik. Kalau ni candle kecil kadang-kadang kat sini dia merah ke apakah, satu bearish yang makan, okay, bearish tu makan semua candle ni. Macam ni bullish yang makan dia makan Kalau ada bearish yang makan, dia nak turun lah. Itu petanda. Kita boleh baca dekat situ lah. Lain-lain tu ni cross ke bawah. Yang ni start kalau merah, nak turun bukit. Yang ni naik bukit, ni turun bukit. Ni naik bukit, nak naik. Ini dia dah start mengecik-ngecik je. Kalau pudar ni nak turun ke bawah pula lah. Yang ni kalau biru ni jatuh ke bawah merah, memang dead cross lah. Temporal kecil dia nak turun. Temporal besar dia nak naik. Dia turun sekejap tu untuk dia collect kali kedua. Yang terlepas tu, ataupun yang mula-mula dia masuk sini, dia guna-guni kecil. Lepas tu dia kat sini, dia pergi bank, korek semua duit ASB dia ke apa benda ke. Dia masuk kat sini. Masuk kat sini, dia masuk, katalah dekat sini dia masuk 3,000 Kat sini dia masuk 16,000. Contoh, dia confident gila yang kali kedua ni dia akan naik. Itu adalah orang flight kedua. Orang kat sini lebih untung selalunya lah. Selalunya orang yang ni dia dah untung, dia tak tengok dah, tak pandang dah kawan tu ni. Dah kaya dah, aku beli murah takkan aku nak beli harga mahal. Kalau dia dah take profit, dia takkan masuk balik. Selalunya ramai yang tak masuk balik kaunter yang uptrend tu. Dia akan pergi cari balik kaunter mana yang nak start uptrend. Sebab dia nak beli daripada bawah. Konon-konon dia buy on dip, lepas tu dia keluar awal. Tapi sebenarnya market sekarang susah untuk kita keluar awal. Sebab apa? Katalah contoh dah untung 1,000. Tunggu nak swing nak dapat 2-3 ribu sekali tinggal 500. Sebab tu kita tahu mungkin dia akan rebound kot. Syedah kata. Syedah lah. Tak kisahlah Syedah kan Syedah. Dia kata turun dulu boleh collect sini. Biarlah dia turun 31 sen. Tak apalah rugi 500. Nanti kau untung 2,000. Sekali tengok turun tak jadi pun. Dia turun 31, turun sampai 28 sen, turun ke bawah. Jahannam. Habis lebur duit kita. So, tindakan yang bijak juga. Okay, jangan salahkan kita punya prediction ke apa pun kita punya keputusan yang kita ambil untuk jual. Dalam keadaan untung tak apa. Biarkan dulu. Sebab market cantik, yes. Kenapa you nak jual? Sedangkan you ada peluang lagi yang kita rasa dia akan buat high low dan dia akan naik. Tapi kenapa you jual awal? Masa market cantik yang tu mungkinlah kesilapan. Sebab kita dapat predict dia nak naik tapi kita jual sedangkan kita boleh swing. Itu untuk market cantik. Untuk market sekarang yang tak apa-apa merah ni dia boleh je tarik indeks yang merah tu boleh tarik je counter yang kita nampak cantik nak naik pun. Dia turun juga. So pada fasa yang macam sekarang, okey lah kita take profit sahaja. Mana untung ambil je. Dah untung 500 ambil 500. Untung 200 ambil 200. Untung 100 ambil lah 100. Ikutlah berapa modal kita masuk Kalau kita masuk 2-3 ribu, takkan kita nak expect kita untung 2-3 ribu juga. Masuk kalau kita 2 ribu, nak untung 2 ribu tu 100%. Nak ke dia naik sampai 100%? Kita sebab nak tunggu 100%. Tengok dia junam jadi 0% ataupun negatif. Lagi pada muka. So,
Tak salah nak ambil untung dulu. Bagi yang pengamal-pengamal dan mempunyai kitab kepercayaan swing adalah lebih bagus. Kenapa you nak jual awal, then you proceed lah. You nak swing, you punya pasal lah kan. Sebab you punya trust. You trust you punya kajian. Which is, you think this one only pull back and then it will go up. Then, up to you lah. Okay? Sebab saya just nak cakap, market sekarang tak cantik. Kalau market tengah hijau cantik, boleh-boleh semua. Yes, you hold lah suka hati lah. You nak hold sampai 100% pun. Sekarang ni market pun macam apa. Walaupun nampak cantik, cantik gila. Cantik gila. Tengok Junam juga. Junam juga. Kita buat kajian cantik-cantik. Tengok tu lah. Katakanlah weekly pun cun melecun. Sekarang weekly tak cun lagi. Tak cun lagi Walaupun candle nampak dia dah start nak stopper. Okay, dia turun-turun kita nampak satu bullish. Which is nampak dia nak stop. Volume pun yang beli pun nampak lah. Cuba mengatasi volume jualan. Tapi belum mengatasi volume jualan yang ni. Alright. Lepas kita tengok sini belum cross. Lepas tu adakah yang merah tengah ni jadi pudar? Tak ada rasa pudar kan? Lepas tu adakah kita nampak yang ni dah start warna hijau? Adakah? Tak ada. Okey, tak ada. Histogram pun merah. Yang ni pun Junam biru di bawah merah. What's that? This one also kolam apa benda separuh nak jadi kolam kan, nak Junam buat lagi telaga kat bawah tu. Kita pun tak tahu dia tak tahu dia nak turun ke mana ni. Tengok masuk ke apa kita panggil? Ni yang bawah sekali, yang membara. Ya Allah, apa kita kalau ke tanah lagi kan kita, my god, science fan ni, SPN ni terus ke bawah ni. Apa benda panggil, lupa kalau atas gunung berapi, kalau bawah turun bawah lagi nak mati tu apa benda? Alamak, apa benda siapa tahu-tahulah kat tanah tu lagi panas kat bawah kan. Saya lupa pula apa benda. So jangan nak buat main-main. Nak beli kat bawah, nak saut-saut konon-konon kita beli perdi. Oh, daily dah cantik, ambil awal. Tolong sikit Nak swing-swing pun weekly tak cantik lagi. Sabar. Sabar itu separuh beriman. Kalau kita nak betul-betul confident lah, kita nak swing juga pun, at least weekly pun cantik. Weekly candle bullish mengatasi. Saya kena buat lukis pula bullish. Okay. Macam mana ni? Alright. Okay. Candle bullish ni makan candle-candle sebelum dekat weekly. Lepas tu dekat daily pun perangai dia sama. Dia makan pun naik juga. Weekly naik, daily naik. Lepas tu kita tengok 15 minit. Wait, dia naik juga Semua baru dah start naik. Dia ada boleh berlaku macam tu Weekly sedang naik, daily sedang naik. Lepas tu time frame kecil pun sedang naik. Beli je lah. Terus beli je lah. Sebab semua cantik. Dan sekarang ni cerita dia weekly tak cantik lagi. Daily cantik. 15 minit tak cantik. 2 tak cantik. 1 je cantik. Nak beli ke? Tak lah. Come on. Okay. Maksudnya ada probability dia nak turun dulu. Kita saut lah dekat bawah. Gitu. Kalau dia nak terbang tu nak buat macam mana? Okay. Prediction bukan sentiasa tepat. Okay. Kita predict dekat chart macam ni. Sekali orang emosi pembeli pada hari Isnin, dia nak beli. Semua ada duit dia kat bank, semua dia nak sapu dekat Saipak saja sebab dia rasa dia boleh untung 100%. So dia masuk duit. Tengok terbang. Hang kata Syida, hang kata kalau weekly tak cantik lagi, 50 minit tak cantik lagi, nampak dah RSI overbought, dia akan turun dulu. Lepas tu kita boleh saut. Tak boleh saut pun terus terbang melangit-langit, tak turun-turun. Sehari naik macam nak. Lepas tu limit up terus hari tu. Tak turun langsung. Tak ada peluang langsung aku nak masuk. Hang punya pasal. Tu tak tahulah. Pandai-pandai sendiri lah kaji. Apa yang saya nampak, weekly dia belum lagi nak swing. Daily dah boleh lah nak swing. Tapi tengok kalau you jantung kuat, tak apalah you jatuh pun you boleh hold. You rugi 5%, you boleh hold lagi sebab you tengok daily cantik lagi. Yalah ada kejap dia turun. Dekat daily ni memang dah turun, dia nak pergi 31 sen. Contoh, dia nak pergi 31 sen. Aku masuk dekat 285, tak rugi pun. Okay. Lepas tu dia kedebak sampai ke 310, kedebung dia terbang pergi 40 sen. Contoh. So untung kan rugi? Untung. Walaupun pada satu ketika ada masa rugi sikit. Bukan rugi dari segi rugi betul duit tu hilang. Rugi daripada untung 1,000 tinggal 500 masa tu sebab dia turun dulu.
Kita pun hold, okay, dengan harapan, bukan teknik harapan bodoh-bodoh teknik harapan dengan ilmu, which is kita expect dia akan rebound dekat dia punya support. Mana-mana support lah. Support yang kuning ni dekat 320. Support ni adalah, saya pun lupa, buat banyak sangat indie. EMA 10, right. Support kuning dia nak rebound ke debak, jatuh dekat kuning dah melantun. Ataupun dia nak jahat, dia turun sampai gun 31 sen. Dia jahat, dia turun sampai 31 sen baru dia rebound. Masuk kat sini berapa bit tak tahulah ni 34 turun 31, rugi bergedang-gedang. Daripada 1000 jadi 200 saja ke 800 dia hilang duit daripada untung dia tu. Barulah naik jadi 1500 untung kat mana-mana. Itu orang yang strong holding power. Maksudnya dia boleh hold dalam keadaan merah. Dia boleh hold. Then you can entry at what time ever. Based on daily saja. You masuk based on daily, you lantak pergi nak jadi apa, time frame 15 minit, 1 hour nak jadi apa, aku lantak situ. Kau nak jatuh junang ke, aku tahu dia daily cantik, dia akan rebound balik. Itu you punya fatwa, you punya kepercayaan yang kitab you pegang, suka hati you. Okay, you punya trade, you punya duit, suka hati you nak buat apa. You percaya kat daily, you nak masuk kat daily, you tak nak kisah lagi time frame, buat aku gila je, nak tengok 15 minit lah, sejam lah, nak tengok 4 hours lah, nak tengok seminggu, sebulan, semua nak tengok. Pening aku nak tengok daily je. Daily cantik aku masuk, daily tak cantik aku keluar lah. Gitu, up to you. Tapi saya suka tengok at least 2 time frame. Kadang saya tengok 3 terus. Saya tengok time frame kecil 15 minit contoh. Time frame besar satu, daily. Time frame lagi besar, saya tengok weekly. Untuk confidentnya aku boleh swing. Alright. Terpulang. Perang pada teknik macam ni, tak ada siapa bersalah. Tak ada siapa bersalah. Kalau kawan tu buat untung, betul lah tu teknik dia. Tak kisahlah apa pun. Tak ada yang, macam mana nak untung, kaunter apa yang naik, kenapa? Yang ni akan naik. Manalah aku tahu nak naik tak naik. Bukan aku jaga kaunter tu. Faham tak? Saya macam nak cekik-cekik. Siapa yang tanya, ni nak naik ke? Siapa mana dari mana nak kita tahu? Teknik analysis hanya buat prediction. Even fundamental analysis pun kita hanya predict juga. Alright? Bila kita ada fundamental dengan teknik analysis bergabung, boom. Okay, mungkin, tapi tetap tak tentu juga dia akan naik. Katalah cantik FA, cantik gila. Teknik analysis, time frame kecil, 15 minit cantik, daily cantik, weekly cantik, monthly cantik. Itu pun masuk dengan confident gila. FA semua. Tengok jatuh. So nak salahkan apa? Tak boleh. Okay? Saya minta maaf lah kepada golongan-golongan yang cerdik pandai. Saya tak tahulah fraud ke, you bekerja apa hebat-hebat kan. Saya cakap apa yang saya nampak dekat chat, apa yang saya faham saja. Dan kalau kita nak gain respect pun, kita kena respect orang lah kan. Saya sedang nak share ilmu. So janganlah sailang-sailang nak kata, aku ada pengalaman bertahun-tahun bekerja gini-gini. Okay, you ada pengalaman, you kerja sebagai doktor, or you kerja sebagai prof, apa-apa lah pendidikan ke apa, tak ada kemana-mana dengan study chart sekarang ni. Nak dengar, okay, you proceed dengan apa ilmu yang aku ada ni, kau cubalah olah secara sendiri. Okay? Kalau kau suka aku, kau tak payah tengok aku punya video, tak payah kaji cara aku, tak payah tanya aku. Alright? Kalau nak tunjuk pandai, you of pro or whatever. Okay? So, you respect me, I respect you. Senang saya macam serabut lah orang PMPN, dia power gini, dia kerja hebat. Nak orang respect, dia panggil doktor ke prof ke apa. Bila kita start nak respect orang tu dia buat kepala dia. Tu saya malas tu. Saya sebelum ni memang saya panggil tuan lah, bos ke cikgu ke apa kan. Tak kisahlah siapa-siapa mengikut apa benda kejayaan dia atau pangkat dia lah. Tapi bila kita buat macam tu, dia tak dengar apa kita cakap. Walaupun kita sudah cerita. Bila dah cross up sini, candle dah start break up sini, kita boleh masuk. Dia nak cerita pasal cerita dia pula. Bila Fibo rebound kat sini, okay, kau pandai Fibo, kau tengok Fibo. Ataupun dia nak tengok FA, dia tahu FA mengatakan counter ni teruk. Hang punya TA contoh, hang kata cantik, aku tak pegang pada TA kau. Kau tak pegang pada TA kau, suka hati kau lah. Kau belajarlah guna FA kau trade lah guna FA kau, asalkan kau kaya. Okay, kau untung, suka hati kau. Okay, sekarang ni saya cakap apa yang saya faham secara technically, apa yang saya tengok. Kefahaman saya ada betul-betul, saya pun tak tahu. Okay, saya bukanlah maha guru ke apa, sifu ke apa. Orang nak panggil cikgu suka hatilah. Okay, saya terima je. Nak panggil cikgu lah. Nak panggil Syahidah, panggillah Syahidah ke adik ke kakak ke nenek ke apa ke, tak kisahlah kan. Okay, tapi agak-agak lah kita tu macam mana nak cakap Asal jenis direct je lah. Okay, saya malah pening-pening kepala.
Gitulah. Okay. Kalau nak dengar tu dengar. Sila hormat. Lepas tu kita nak bagi ilmu tu ambil lah exhaust betul-betul. Cuba apply. Cuba study dulu Godet sendiri. Take effort. Study. Jangan harap saya je. Saya tak ada masa nak pergi setiap-tiap seorang. Untuk buat kajian kan nak tolong gini-gini. Masing-masing saya dah tunjuk cara buat sendiri. Bebel banyak gila hari ni. Adalah penyebab-penyebab saya nak bebel. Okay, Jackson. Why is Jackson birth is 50 minit? Kita nak 1 hari. Okay, 1 hari. 1 hari. 1 hari, okay. 50 minit cantik nampak Washley dia cross up. Lepas tu candle validate. Pecah lah kat sini kita. Wah. Alamak. Okay, tukar colour sat. Okay. Oh my god. Masya Allah. Oh my god. Tak dapat pahala Allah Akbar. Cuba cakap elok sikit. Sini. Breakout candle dah makan sini. Dah boleh 1 entry. Kita nampak 1 peluang untuk kita masuk kat sini. Lepas tu semua EMA ni cross up semua bergabung. Pop kat sini pun boleh masuk. Kat sini kan. Sini sebab semua line-line dah cross out semua. Kita tunggu apa mendongak. Kita pun masuk lah kat situ. Washlist dah keluar dah ni. Golden cross dekat sini dah berlaku. Kita berapa confirmation kita nak untuk masuk lagi. Nak tunggu apa lagi. Kat sini dia dah belakang dah kali-kali hijau. Dah start dah dekat AO. Lepas tu apa ni. Dia punya biru dah start cross up. Sini dia petanda dia nak naik. Sini. MACD dah cross up. Bawah. Budak ni pun kolam dah siap. Sini dah cross up. Terlampau banyak suruh entry. Tapi tak nak entry. Ini scroll kat sini 1, 2. Atas pun dekat sini ada line-line semua cross up. Banyak lah. 1 kolam siap. Di sini dulu. MCD cross up dulu. Siap lebih awal daripada kolam. Kolam siap. Lepas tu line-line semua cross up. 3. 4 candle breakout. Makan semua candle sebelum yang sideway. Okay, 4. Masuklah. Sampai 4 dah confirmation dia boleh masuk. Tapi mungkin kita tak confident sebab kita tengok daily tak cantik. Okay. Itu betul. Siapa yang pakai mazhab 2 time frame? Yes, betul. Belum sesuai masuk. Sebab dekat daily tak cantik lagi. Tak salah. Siapa yang pakai mazhab untuk merempit, dia tengok time frame kecil 15 minit semua dah cross out sampai 4 confirmation, dia pun masuk kat sini pun tak masalah lah. Cuma beza dia kalau dah masuk dengan tak ada confirmation dekat daily, better ambil terus profit. Ada berapa ambil dulu. Sebab daily tak cantik lagi. Daily tak cantik lagi. Memanglah orang kata boleh confirm lah, tak ambil je lah sahur. Kalau tak pun nak swing sangat-sangat, teringin sangat nak swing, pasang trailing stop, ikut harga semasa 3 bit di belakang. Naik, follow. Naik, follow. Okay, tukar-tukar harga trailing tu, kita mengikuti harga. Ada boleh set dekat stop limit tu. Saya dah tunjuk video tu, sila tengok video sebelum-sebelum ni ya. Alright. Okay, so daily, kalau daily kena tunggu kat sini lah. Tunggu kat sini, candle breakout atas lebih kurang atas 28 sen. Okay, kalau kita tengok band dia kena tukar hijau dulu. Lepas tu, dia punya ni semua tengah tunggu ke bawah. EMA line-line ni semua nampak tunduk ke bawah lagi. Biar ada cross up ke atas, baru kita masuk. Ni ada 3 confirmation. Bawah pun MACD duduk merah tekan lagi. Lepas tu, menatang SMI. Yang ni pun tengah turun biru cross bawah merah, kolam pun tak buat lagi. So, kita takut dia jatuh lagi. So tak salah orang yang pakai mazhab 2 time frame tak masuk lagi. Dia tunggu kat sini ada confirmation, baru dia tengok daily cantik, baru dia cari peluang dekat time frame kecil. Sebenarnya saya pun suka lagi tengok time frame besar dah cantik dulu, barulah beli. Tapi saya lambat lah daripada orang lain yang sahut lebih awal dekat time frame kecil. Okay, tak apalah. Janji lebih confident nak hold. Nak right lah, tak kisah hold ke nak intraday. Pengalaman saya, based on pengalaman saya, bila daily cantik,
Walaupun yang ni dah terlepas, tunggu dia turun, daily dah cantik, yang ni dah cross up balik dekat template kecil, baru masuk lebih banyak untung. Compare tu masuk awal sebab dia cross up dekat template kecil dan kita try trade. Kadang-kadang dia boleh jadi risiko untuk patah balik. Tak sempat nak ambil untung, dia dah turun balik, terpaksa keluar pada harga beli. Itu kalau sempat keluar harga beli. Kadang-kadang tak sempat, terpaksa lah potong beberapa cost lah untuk 1 bit daripada 2 bit macam tu kan. Okay, kalau confident sikit dah nampak daily, Allah, nampak daily dah start nak cross up, okay, boleh hold sekejap dulu. Mungkin kita bagi katalah 3 bit je jatuh daripada harga kita entry, baru kita cut loss. Sebab mungkin lepas dia turun 2 bit daripada harga kita entry, dia dah start cross up dekat daily dan ni pun start rebound. So, okay. Okay, cuma dia risiko lebih tinggi lah kalau template kecil masuk, template besar tak cantik lagi. Kalau kita masuk template besar dah cantik, dah nampak dah dia nak start cross up lah apa semua tu, okey lah kita masuk awal. Ni tak nampak bayangan lagi. Cuma harap kat candle je nampak start nak makan tapi tak ada confirmation juga. Tak ada satu pun confirmation yang dia nak naik lagi dekat template kecil. Cuma nampak satu, dia punya start bertahan dekat support ni support tengah ni MA20 dan juga ni lainnya hijau tu. Minta maaf lah, cakap banyak lah. Okay, cakap banyak sakit tekak lah. Okay, so dia mungkin adalah kita kata nak boleh support sini. Kalau betul lah kita nak assume situ adalah support, kena cut loss dekat sini lah. Area sini 240, jatuh 240, jual. Ataupun nak guna ganchat bawah 23 sen, jatuh je kita jual. Pun boleh lah, sebab kita percaya ni dah buat support. Tapi kepercayaan based on support dan juga candle yang satu saja based on support, kita rasa ni support, macam tak berapa yakin lah bagi saya. At least ada 2 ataupun paling kurang 2 lah, 2 confirmation. Katalah candle dah breakout, still harga pun nampak ada support dekat sini, bertahan, okey lah nak masuk. Sekarang baru ada harapkan support ni betul ke support yang kuat, belum tentu lagi. So saya tak masuk lah. Cerita dia saya tak masuk lagi lah. Untuk ni kalau saya masuk saja nak rempit kena tangan sotong lah. Dia cross up semua ni, nampak ada 4 signal cross up. Saya belilah dekat 255 contoh. Sorry 255 250 tu. TP lah dekat 265 macam tu lah. 255 at least kena 265 kena 2 bit lah paling kurang Kena TP kat 265. Kena keluar dah lah ni. Saya kena keluar dah. Sebab saya takut. Walaupun kolam dah siap, saya takut dia cross balik ke bawah. Tak confident. Kecuali kat sini dah start cross up. Okey dah, saya berani saya pakai trailing stop lah. Sebab mungkin dia akan naik tinggi-tinggi lagi macam nak. Macam tu. Jackson so far tunggu daily cantik dulu. Tunggu daily cantik dulu. Baru masuk lah. Tunggu daily cantik dulu. Tengok peluang. Dia ni dah start cross up tak kat template kecil. Jangan beli kat atas kalau dia dekat sini macam ni, katalah daily dah cantik macam ni, daily dah naik cantik, lepas tu dekat 15 minit tengah turun, biar turun dulu kat 15 minit tu. Daily nak buat apa tu, lantak situ dulu. Okay, kita tahu daily dah cantik, cuma kita nak tahu template kecil tak cantik lagi. Tunggu template kecil cantik dulu baru masuk. Okay, kalau template kecil cantik, template besar tak cantik, bahaya. Sebab nanti dia akan tarik turun. So kalau macam ni, kena tangan sotong 2 bit, 3 bit cabut. Boleh lah masuk, kata tak boleh masuk. Boleh. Si money take money. Kalau template kecil saja kita reference, si money take money. Selalu kita guna 2. Kalau tak sangat-sangat kan, guna 2 template yang macam 1 hour ke. 1 hour pun, okay 1 hour at least ada beberapa confirmation. Kolam dah siap. Ni dah hijau, ni dah cross up. Ni dah ada watchlist sini. Lepas tu line-line. Line-line pun dah start nak cross up. Lepas tu candle pun dah naik atas yang biru. So kita masuk based on 1 hour dan 50 minit cantik. Tapi bila 1 hour tak cantik nanti, wajiblah keluar dekat template kecil. Sebab takut apa? Takut dia libas. Daily tu untuk confident nak swing lah. Kita nak swing 3 hari ke, kita nak dapat maximum profit, minimize dia punya loss. Okay, mungkin kita nak swing, tapi kena tengok daily cantik. Sekarang daily tak cantik, 1 hour cantik. So kita kena jadikan 1 hour ni sebagai reference. Bila 1 hour nampak dah start merah, daily 50 minit
kena keluar lah. 50 minit pun merah memang kena cabut. Okay, kalau kata 50 minit masih cantik, yang ni dah merah, saya sarankan keluar juga. Takut nanti dia jatuh. Okay, selagi yang 1 hour cantik boleh hold lagi lah. Okay, boleh hold lagi. Boleh hold lagi. Siapa kat dalam boleh hold lagi guna reference 1 hour. Tapi once 1 hour nampak macam dah merah kan, tak ada alasan untuk hold lagi dekat 50 minit. Sebab daily dah teruk. Daily tak cantik lagi. Macam tu lah. Kalau saya tetap saya tengok daily jugalah. Untuk macam confirm sikit. Yang ni still 1 hour dengan 50 minit untuk intraday. Ataupun si money take money, ataupun scalping, ataupun yang segera punya. Hari tu juga kena settle lah kalau 1 hour dan 50 minit ni. Okay. Kalau sini adalah daily, okay. Mungkin kita boleh hold untuk hari esok dan lusa dan tulat. Ada banyak peluang. Banyak peluang untuk kita dapat profit lah kalau daily tu cantik. Okay. Kalau daily, weekly cantik. Wow. Yang tu kita boleh swing. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kalau weekly cantik. Terbaik. Itu yang paling kita nak lah. Weekly cantik, daily cantik, 50 minit ataupun tak kisah 30 minit sekarang. At least ada 3 time frame tu. 3 time frame semua cantik. Yang tu memang boleh hold. Kalau 2 time frame cantik daily dengan tu, kita boleh hold juga. Hold juga mungkin lah kita sehari 2-3 hari ke. Selagi daily cantik, biarkan dulu. Biarkan dulu. Boleh hold lagi. Macam tu. Alright. Harap faham lah time frame sebab ramai orang confuse. Kalau tak faham juga, buat sendiri punya backtest. Buat kajian sendiri, tengok sendiri. Nampak macam mana. Okay. Hari tak faham lah cerita macam mana. Cuba cerita betul-betul. Saya bukan ditugaskan untuk bercerita pun. Lainlah orang bayar. Seorang bayar kat saya RM10,000. Dengan saya kata, saya akan make sure kat mana entry. Dia akan make sure kat mana naik. Saya buat macam tu statement. Saya tak bagi apa-apa statement pun. Saya tak menjanjikan apa-apa pun So kaji sendirilah. Saya nampak apa yang saya nampak je. Tapi saya tak betul tak betul saya pun tak tahu Habis sampai saya kaji macam tu lah cerita dia. Okay, macam ni daily cantik dah kan. Daily dah nampak petanda nak naik. Kalau kita nak tunggu betul-betul, tunggu biru, cross up, merah, ada line hijau satu ketul ke. Ni kolam siap. Sebab candle dah validate. Ni ada satu confirmation dah. Belakang background pun dah hijau ni. Band dia dah start hijau. Sebenarnya ke data pred ni sebenarnya dah cantik. Bagi saya lah. Cuma dia kena bertahan atas 19 sen lah. Sini pun dah ada tanda buy dah tu. Dekat kolam ada buy, macam selalunya boleh entry lah. Untuk kita swing beberapa hari, seminggu 2 lah. Saya tak hold lama lah, seminggu 2 okey tu. Sebulan 2 tak berani lah. Kalau kat daily cantik tu mungkin dia boleh swing sampai 2 minggu macam tu lah. Seminggu, 2 minggu. Okey, dah dapat untung lah. Kata 15% time tu ambil, 10% ambil lah. Okey, tu 2 minggu 10%. 2 minggu 8% pun dah banyak kan. Okey, yang ni tunggu dulu. Beberapa confirmation. Satu confirmation dah ada dah ni, cantik ni. Buy signal pun dah ada ni. Rasa dia punya band kat belakang pun dah cantik kan. Band kat belakang dia cantik kan. Dah start hijau kan. So yang ni pun dah start nak cross kan. Line-line EMA dia ni nak start cross kan. Kalau kita tengok hari Isnin dia start cross, mungkin lambat sikit lah kita boleh beli. Mungkin kita boleh beli kat 195 ke atau 21 sen. Tak sure. Dekat mana dia yang betul-betul semua dah cross. Barulah kita tengok time frame kecil. Yang ni saya rasa dia akan overbought dulu lah. Maksudnya dia akan naik juga dulu. Kat sini. Dia naik dulu, lepas tu dia turun balik. Sebab apa? Dekat sini nampak merah dah. So dia akan overbought. Mungkin dia overbought dekat area 21 sen kan, tak tahulah. Lepas tu dia turun balik. Sebab daily baru nak start dah. Daily baru nak start naik je. So 50 minit. Kalau siapa yang nak rempit, mungkin ada peluang lah. Masuk kat 19 sen, jual kat 21 sen. Siapa yang nak macam hold, nak buat ride the trend nanti band, jadikan trend tu sebagai kawan kita. So ambil maximum profit. So boleh tunggu confirmation dekat daily. Yang ni bagi dia turun cross up balik, masuk. Itu pun masuk. Masuk hold je lah, pakai trailing stop. Bukan hold Hold tu tak ada tali pinggang. Tali pinggang keselamatan, nanti takut cedera parah mati KO. So pasang trailing stop. Trailing stop tu kita ikut harga. Mungkin 3 bit 4 bit belakang harga semasa. Okay. Sebab tu ni memang
Tapi itu selalu saya buat trailing stop tu memang macam dah kadang dah untung lah. Maksudnya katalah saya beli, bila dah harga naik tu saya biar, dia turun balik dekat 19 sen, dia cross up balik kan, contoh lah. Lepas tu saya masuk balik, saya masuk, lepas tu saya pasang, dia dah naik macam 20 sen ke, so saya pasang lah trailing stop, katalah pasang dekat 185, so saya akan rugi 1 bit masa tu. Okay, lepas tu bila dia dah sampai 21 sen, saya pun naikkan harga dia letak kat 19 sen lah, contoh Lepas tu dia dah naik dekat tak kisahlah 215 ke apa, so saya boleh lah letak dekat 21 sen ke 20 sen ke 205 ke, beberapa bit di belakang. So saya boleh ride dah kadang untung. Bukanlah pada hari tu kalau katalah dia boleh pergi sampai 25 sen, mungkin saya tak dapat dah sampai 25 sen untuk TP. Katalah dia patah balik, kena saya punya trailing stop dekat 23 sen ke 235 kan, so saya tak dapat lah untung yang 25 sen tu. Saya dapat 235. So trailing stop ni dia punya sedikit kekurangan dia, kita tak akan dapat maksimum dia boleh pergi pada hari tu lah, sebab kita trailing tu kita sentiasa di belakang. So profit kita akan sentiasa kurang daripada harga yang sebenar. Okay, contoh hari tu boleh naik 10 bit, sebabkan kita pasang trailing stop mungkin kita dapat 7 bit, ataupun bila dia jatuh, dia kena harga kita punya trailing stop, baru kita boleh take profit kan. So kita takkan dapat maksimum pada hari tu lah. Cumanya kebaikan dia pula, katalah hari tu sebenarnya dia turun, katalah kita set stop loss dekat 21 sen, tengok hari tu dia turun sampai 23 sen saja, contoh. Lepas tu the next day dia naik sampai 35 sen. So kita still lah untung daripada orang yang sebelum ni yang dah take profit dekat 23 ataupun 25 sen. Okay, kata dia, faham tak saya nak cerita apa ni? Data Pred katalah hari Isnin ataupun Selasa, tak kisahlah, hari Rabu dia naik sampai 25 sen. Saya tak akan dapat 25 sen tu sebab saya tengah duk ikut, mungkin saya dekat 23 sen. Tapi orang yang dah take profit pada hari tu, dia dapatlah maksimum 25 sen, jual dekat 25 sen tu. Okay, tapi saya ada peluang untuk keesokannya, kata hari Khamis pula, tengok dia naik sampai 30 sen. Orang yang semalam tak dapat untung dah lah sebab dia dah keluar. Saya mesti dalam tu. So saya untung sebab saya duk ikut. Okay, tapi dia yang kata orang keluar dia boleh masuk balik, dia ada untung 2 kali. Aku pun duduk dalam tu lagi. Dia dah keluar masuk 10 kali dah kali untung. Saya duduk dalam tu 2 hole lagi. Tu dia masing-masing punya lah profit, keuntungan, kepercayaan, apa benda, kajian dia, firasat dia, emosi dia masa tu, dia rasa nak keluar masuk 10 kali, terpulang. Mungkin dia lebih untung, mungkin saya kurang. Tapi tak kisahlah, asalkan sama-sama untung lah. Sama-sama dapat best profit lah pada tu. Untuk diri sendiri kita bukan nak compare dengan orang. Kalau kita mampu untung 200 je, orang lain untung 2000, lantak dia pun. Yang penting kita untung. Okay, yang konsisten lah. Kita dengan kajian, kita untung dengan kajian kita, kepercayaan kita sendiri buat puas, bukan ikut orang. Bukan semua nanti jadi okey tak cakap apa pun. Kalau jadi, kalau tak jadi semua salah Syidah. Amai sini lempang sekali. Tak adalah, macam tu tak best lah. Sebab kajian sendiri-sendiri, masing-masing punya duit, masing-masing punya trading plan. Okey, Data Pred tunggu daily, cross out semua tu, tengok 50 minit ada peluang tak? Baru masuk. Kadang kalau saya nak lagi kecil lagi nak sharp entry lagi, saya pakai lagi kecil. Contoh saya akan sampai tak saat kegilaan saya lah. Mungkin saya pasang sini 1.30 minit. Sini saya pasang 1 minit. Nak tunjuk contoh tapi tak tukar. Sini saya pasang time frame. Sebab daily dah cantik, tak ada masalah. Cuma nak cari time frame kecil ni nak masuk dekat mana. Tengok paling kecil sekali boleh nampak dia cross. Kat bila dia start cross ni. Paling cepat lah 1 minit. Untuk trading view biasa yang pro ke pro plus ni. Kalau yang premium boleh pergi saat-saat ni kot. Boleh pergi lebih jauh ke. Boleh pergi saat saya rasa. Kalau yang premium 1 saat ni melampau ni. Ini kalau global tak apalah, dia main sekejap. Kalau berusaha saya rasa 1 minit, 3 minit, 5 minit dia cukup kecil dah 1 minit tu. Okay, itu kalau paling gila nak sharp entry. Yang ni dah tengah merah, okay, dia akan turun 1 minit. Lantak situ dulu. Sudah start hijau semua dekat 1 minit. Okay, yang tadi daily dah cantik, 30 minit cantik, 1 minit cantik masuk. Itu paling gila lah, paling cepat sekali.
nak okey sedikit stable. 50 minit, 1 hour. Daily memang dah cantik Daily dah memang cantik. Syarat dia daily dah cantik. 1 hour dengan ni untuk time frame yang lebih kecil, untuk tengok confirmation yang waktu kecil nak masuk lah. Ataupun sini boleh guna 30 minit. Nak lebih stable. Harga kalau lagi besar time frame lagi stable lagi lebih confirm. Kalau yang kecil-kecil dia kejap turun kejap naik. Yang ni kalau dia turun memang betul dah turun lah. Kalau dia naik betul dah naik lah. Kalau time frame lebih besar lah, lebih stable. Harga tak adalah main naik turun. Itu yang orang suka guna time frame besar tu. Orang yang jenis swing atau jenis holder, jenis yang ride the trend nak aktif event, selalunya dia tak masuk time frame kecil-kecil. Dia masuk 30 minit kot kalau nak kecil sangat. Maybe 1 hour. Kalau yang swing tu lagi lah, dia tak tengok langsung time frame kecil-kecil. Dia tengok one day dengan 1 week, 1 month maybe. Besar lagi time frame dia sebab dia nak swing. Kita mungkin tak swing kan. Saya pun tak suka sangat swing lama-lama. Mungkin nak swing seminggu 2 sudah jadi. Apa benda within 2 weeks tu je. Jadi ambil profit. Tak jadi keluar. Itu je lah. Kalau kata nak hold sangat pun. Dulu memang saya hold 3 bulan pun semua tu. Memang dapat untung banyak 30, 60, 100% macam tu. Tapi tengoklah market macam mana sekarang. Tak sesuai. Dulu kan masuk sikit pun dah untung banyak. Boleh masuk 1,500 boleh untung banyak. 500, 600 hold 2-3 bulan. Memanglah hold lama. Tapi kenaikan dia ROI tu tinggi. 30, 60, 100. Okay. Selalu kalau nak swing tu, saya tak letak banyak. Sebab boleh swing, sebab kita nak tak sakit jantung kan. Nak jadi apa pun, okay, macam tu. Sebab tu kenaikan dia pun dapat ratus-ratus. Ratus-ratus yang banyak. Boleh 500 ke atas ke macam tu kan. Kalau kita masuk yang time frame kecil tu, untuk intraday ataupun swing seminggu 2 je, kita mungkin tak dapat ROI yang banyak macam kita swing 3 bulan. Tak ada sampai nak pergi 100% kan. Itu kalau nak jadi tu counter gila lah. Tengah goreng betul-betul tu. Okay, limit up tu. Sekarang tak nampak limit up. Yang geng-geng limit up tu mungkin lah 2 hari dah boleh dapat 100 ataupun 200%. Tak tahulah kan. Kalau dia nak buat gila. Tapi secara logiknya perlukan banyak bulan lah. 3-6 bulan macam tu baru boleh dapat 100%. Gitulah. Atas 100%. Kalau kita nak trade ikut EMA cross 7 cross 21, so kita gunakan support 50, EMA 50 atau PMA 50. Kita nak swing setahun contoh. Kita nak swing setahun, boleh kita ride je selagi 3 line ni semua mendongak ke atas. Trend line depa ni jadikan sebagai trend line. Selagi uptrend, kita hold saja sampai dia patah trend lah. Kalau kata setahun-tahun, kalau kata beli bulan 6, bulan 7 tahun depan dia baru start turun ke bawah. Dia punya trend baru patah. So kita hold setahun lebih, mungkin tengok dapat 200%. Ada yang saya buat review sebelum ni, tengok setahun dapat 400% kan. Tapi yang tu sebab dah jadi, confirm lah kita kata wow hebatnya. Kalau kita hold setahun dapat 400%. Itu dah jadi. Yang tak jadi kita tak tahu pun dia nak boleh pergi sampai 400% tu kalau hold setahun. Maksudnya kalau kita masuk 1,000, dah untung 4,000 lah kan. Kalau kita masuk 4,000 dah untung berapa? 16,000 dah masa setahun hold. Okay, 4,000 masuk counter ni, 4,000 masuk counter tu, dah dapat untung berapa dalam masa setahun. Itu kalau kita tahu macam tu, kita tak payah trade. So kita tinggal je kat situ. EMA 7 cross 21, lepas tu candle atas 50, kita hold selagi dia tak patah 50, hold setahun. Lepas cukup setahun, bukan agak-agak lah, dekat nak setahun, bagi kita check tengok untuk berapa. Itu kalau menjadi semua tu, semua orang pun tak trade hari-hari, seminggu tak payah tengok. Kalau nak tengok sangat pun tengok setiap sebulan sekali tengok, masih uptrend, okey biar. Bulan depan check sekali. Sebulan sekali je check sebab nak swing setahun. Kalau yang nak swing beberapa bulan, mungkin tengok every week. Setiap kali habis kerja, lepas 5 hari bekerja, hari Sabtu baru check balik, masih uptrend. Hold lagi next week, balik kerja tengok, masih uptrend. Okay, kita adjust trailing stop. Setiap minggu adjust sekali trailing stop. Maksudnya kata kita masuk data price 19 sen. Minggu depan check pula.
Kita Senin kita tak training stock dekat 17 sen ke. Okey. Minggu depan check pula, dia dah naik harga 23 sen, kita pun adjust 21 sen. Masa tu dah untung sebab masuk kat 19 sen. Minggu ketiga dia naik sampai 25 sen, kita pun adjust. Minggu ketiga training stock kita adjust 23 sen. Lepas tu next lagi sekali tengok, dah cukup sebulan, dia dah naik kat 30 sen, kita pun adjust dia tak training stock kat 275. So seminggu sekali je adjust trailing stock. Okey. Katakanlah sampai 3 minggu je. 3 minggu je kita hold, tengok dia, kita check hari Sabtu Ahad tu, tengok dah jatuh 25 sen, dah dapat profit dah. Okey tak macam tu. Seminggu sekali. Yang seminggu sekali tu tengok time frame daily, weekly je lah. Cantik. Lepas tu masuk je lah time frame halus. Time frame yang 30 minutes ke 50 minutes. So hold je lah, seminggu sekali je tengok. Itu untuk orang yang bekerja tak sempat nak tengok swing. Tapi sekarang nak swing takut lah. Saya tak berani nak kata boleh swing. Boleh nak guna teknik tu. Weekly cantik, daily cantik. Masuk kat time frame kecil. Lepas tu pasang trailing stop. Masuk 19 sen, pasang 17 sen. Minggu depan check balik. Buat macam saya cakap tu. Boleh? Boleh cuba. Okay. Sekarang memang data prep cantik. Boleh letak dalam watchlist. Tunggu je. Time frame daily cantik. Boleh hold lah. Boleh buat trailing stop tu lah. Okay, Leh Hong. Saya rasa lama kot kali ni. Bebel lagi. Marah-marah lagi. Beremosi lagi. Orang emosi sebenarnya kan. Kalau dia marah-marah kan, dia tak boleh trade. Nanti dia mengganggu konsentrasi. Alright. Siapa yang pandai kawal emosi, trade hari-hari tak ada masalah. Okay. Emosi memainkan peranan yang penting dalam trading. Kalau kita tak stable, jangan trade. Nanti kita buat keputusan yang mengarut-ngarut je. Patut kita tahu semua indie ke apa teknik analisis ataupun FA semua cantik, tapi pergi jual, tengok esok terbang. Pastinya semua sentimen dengan indie, dengan price action, price analysis, price volume apa semua, Elliott wave apa semua menunjukkan dia nak turun junang, kita duk hold juga. Itu emosi tak sabar tu. Walaupun kita tahu secara wise, secara technically, fundamentally, secara pikiran yang waras, benda tu nak jatuh, suppose kita kena keluar. Tapi kita tak keluar, tu maksudnya kita emosi tak stable, tak betul. Buat tindakan di luar pemikiran yang stabil. Okay, macam nak cakap, dia akan mengganggu kita punya trading. So make sure masa nak trade tu emosi kita okey lah. Bila kita ada group ni sebenarnya mengganggu juga emosi. Lagi-lagi kita antara sebab saya rasa kenapa orang tak kos mahal lah untuk grouping, kos belajar mengajar ke benda lah tu, yang ada CJ hebat lagi lah, dia ambil CJ 20,000 CJ 16,000 mahal lah CJ. Masa mestilah dia nak dapat balik modal dia tu. So dia buat kelas mungkin 500 satu kelas, 1,000 satu kelas, ada sampai 4,000. Tapi yang agak melampau tu, bila dah untung banyak-banyak pun mesti nak charge orang. Orang tu pun maksudnya orang pun tak mampu kan. Mungkin dia ada modal 3,000 je, kelas sampai 1,000. Dah habis tinggal 2,000 je modal dia. So orang yang macam ni kita kena tahu ukur baju di badan sendiri. Kenalah cari kelas yang lebih murah, grup lebih murah. Cumanya yang owner yang grup tu, macam saya rasa sangat penat juga. Mula-mula memang dia akan excited cari grup apa semua tu. Tapi pada satu tahap kita letih nak melayan semua benda Allah tu, nak update apa benda lagi. So agak penat. Adakah berbalik dari segi harga mungkin tak sangat, sebab agak mengganggu emosi, masa kita and everything lah. Tapi kita kena bersyukur je lah apa yang ada sekarang ni. Dan teruskan saja and never give up lah. Kalau ada group, keep on jaga group tu. Kalau ada apa-apa lah kita tengah buat konten ke, adik idea dekat TradingView, teruskan. Walaupun rasa penat, jangan give up, teruskan. Sebab kita tak nampak sekarang, mungkin lepas 5 tahun berbaloi lah kepenatan kita semua tu. Okay. Lagi satu kita kena niat ni, yang paling penting saya rasa. Niat lillah ta'ala. Sebab kalau orang buat sakit hati kita, anggaplah kita buat tu share kerana Allah Ta'ala, at least kita dapat pahala kat situ. Walaupun kat dunia ni tak nampak hasil, at least kat akhirat ada hasil. At least sebab ilmu kita share ni mungkin berguna, mungkin menjadi pahala kita yang semacam air sungai yang mengalir tu nanti bila kita dah mati nanti.
hopefully ilmu saya share ni ada bagi manfaat lah kat seorang, dua, tiga orang. Tak kisahlah berapa orang pun yang dia amalkan, dia apply. Sebab tu saya nak bila saya bagi tahu, tolonglah apply. Macam bagilah aku pahala juga. Saya maki-maki, maki-maki. The bebel ni, bebel letih macam tu je. Kalau macam orang tak appreciate ilmu, orang tak gunakan, ilmu tu jadi ilmu yang sia-sia. Saya nak jadikan ilmu ni sebagai ilmu yang bermanfaat. Okay, help me to help you and you help me too. Okay. Lehong macam biasalah. Daily tengok cantik lagi tak? Saya suka tengok daily sebenarnya. Daily dah confirm kat candle. Lepas tu 3 lah. Okay, lepas tu dia punya ni dah start compress. Nampak tak? Dia punya ema dia dah start compress. Bila dia start compress, dia mendongak, kita boleh masuk lah lehong. Yang ni pun dia punya tu merah dia dah start pudar. Kurasakan pudar. Okay. Lepas tu yang biru nampak. Okay, makin taklah nampak lagi. Yang tak nampak lagi tipu sangat. Yang bawah ni je. Histogram je nampak. Kolam tak siap lagi. So tak boleh nak masuk untuk swing, tak berapa nak berani lah. Nak masuk trade pun tak berani kak. Kalau 30 minutes nampak cantik kan. Ni dah cross up, ni jauh. Boleh ada. Maksudnya untuk rempit boleh lah. Untuk main rempit sehari. Tapi saya still tak confident sebab daily tak cantik lagi. Kalau katalah hari Senin, dia naik atas 255. Stable. Boleh lah. Selasa tu pandang-pandang. Saya tengok daily lah. Tapi yang tak suka tengok daily, boleh lah tengok 1 hour ke. Cepat sikit. Boleh je, hang duk takut-takut masuk. Orang dah masuk dah. Suka hati lah kan. Okay, you boleh tengok je. 1 hour dia pecah. Tetap dah atas 25 baru pecah. Nampak tak? Faham tak? Nampak tak yang ni macam sideway? Kan tak nampak. Candle tu bergerak macam kat sini je. Tetaplah kena break out atas. At least atas 250. Harga atau candle tu duduk senyap atas tu. Duduk main-main turun naik atas 250. Okay lah. Sekarang kan. Adakah dia betul-betul bermain? Tak nampak bermain. Baru satu je naik atas. Tak confident lah untuk saya. Saya nak dia duduk atas 250, atas 255 ke. Dengan stable lah. Ini pun tak tahu apa nak jadi lagi. Lehong bagi saya. Belum ada lagi. Dia ada tanda dekat time frame kecil. Time frame besar. Belum. 1 hour pun belum. Alright. Satu hari di hari raya. Satu hari nampak ada candle validation. Ya, siapa yang masuk base candle validation, dia masuk je lah sekarang. Kat loss dia kat bawah di 230, jatuh bawah 230, dia keluar. Okey je. Ikutlah kepahaman masing-masing. Nak masuk je lah. Jaga buat 3D plan siap-siap. EP aku 250, kat loss aku 225, bawah 230. TP yang atas ni kan. Ni resistant dia ada. Tak kisahlah nak TP kat area sini ke. TP dekat 290 ke nak TP yang ni. Nak TP ni. Katalah dia tak mari 2995. 290 tu kena keluar. Tengok tak dapat. Tak sempat nak ambil 290. Ambil je lah 285. Jangan duk tunggu juga dia naik sampai 290. Ambil je lah berapa yang dia dah pergi tu. Ni kita nampak resisten kat situ. So kita target lah 290 dulu kan. Okey je. Kat loss dekat 225. Boleh. Masuk je lah harga sekarang. Kalau kata masuk 250, lepas tu dia jatuh dekat 235 pun jangan ada kelang kabut nak jual lagi. Sebab dia tak jatuh dekat bawah 230 lagi. Mungkin dia main-main dengan sideway. Mungkin dia main seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan baru dia naik. Tak salah pun itu. Tapi itulah. Sebab tu saya lebih suka masuk bila dah confirm beberapa confluent. Ada confluent. Volume dengan D-cross. Kolam dah siap. Confident sikit dia nak naik cepat. Yang ni takut dia naik. Dia turun di down. Baru dia terbang. Lepas tu orang yang masuk dekat area sini. Dia tak payah bertunggu sampai seminggu 2 baru nak naik. Tapi tak boleh kata juga. Tiba-tiba tengok minggu ni juga naik. Orang yang duk tunggu-tunggu confirm ini bagai ni nak tunggu-tunggu. Betul melepas. Dia ada pro and con. Siapa masuk dulu dengan pasang stop loss awal, mungkin dia lebih untung. Ataupun mungkin dia terpaksa tunggu lama. Dia punya cost masa. Dia ni yang masuk lambat mungkin cost dia duit. Dia beli agak mahal daripada dia ni yang masuk awal. Tapi cost masa dia pendek.
Kalau jadi, dia boleh pergi sekejap je. Kalau tak jadi, terus keluar. Senang. Tak payah tunggu nak buat keputusan sampai seminggu, 2 minggu untuk kat loss. Okay. Orang sini lebih cepat buat keputusan lah. 250 support, okay. Jatuh bawah 250 keluar. Senang. Orang yang dah harga maintain atas ni, yang dia dah semua dah cross up. Faham tak faham? Ini dah cross up. Line ni dah jadi pudar dan warna hijau. Yang kolam dah siap. Lepas tu harga dah naik atas 250. Stable atas 255. Baru kita masuk. So support kita 250. Jatuh 250 keluar. Senang. Kalau yang sini 230 masuk 250. Oh jatuh 240. Jatuh 235. Naik 240. Ping-pong kentang seminggu dua. Tak sempat nak buat keputusan je. Menggila je seminggu dua tu. Yang jenis tak ada strong hard power. Yang strong hard power dia ada kisah. Tak kena 230, tak jatuh bawah 225. Aku lantak lah. Kau nak merah ke, kau nak ugi aku 1000 pun. Aku tak kisah. Orang macam tu strong hard power. Mental kuat, emosi kuat. Masuk pergi harga sekarang. Kat last. Bila bawah 235. Orang yang emosi tak kuat. Tunggu semua confirm dulu. Naik atas 255. Yang dia, template kecil pun cantik baru start cross up. Kalau dia merah, tunggu dulu dia turun. Cross up balik kat bawah yang merah. Yang daily lantak situ. Okay, yang ni template kecil. Kalau dia kata merah macam ni, tunggu dia turun settle baru kita masuk. Kat situ okay. Senang cerita. Boleh hold terus. Mungkin dalam seminggu settle. Sampai 290 terus. Tak payah tunggu lama-lama. Lepas tu tak payah tunggu lama-lama pula. Kalau jatuh bawah dia masa keluar. Tak payah nak fikir tunggu seminggu 2 minggu. Tergedik-gedik dalam ni. Okay, senang orang yang masuk dah bila confirmation berlaku. Berbeza dengan orang yang ada 1-2 confirmation masuk awal. Tapi tunggu lama. Dia punya kos masa. Di situ. Lehong boleh masukkan dalam watchlist. Bila dah start cantik dekat daily, baru cari entry kat template kecil. Mesron. Ni last Oh, apa benda dia baby tu? Daily tak cantik lagi. Daily distribution. Biar dia turun. Okay. Overbought. Biar dia turun dulu. Confirm dekat daily baru template kecil tengok. Template kecil memang dah nampak ada cross up. Siapa yang jenis tangga sotong nak 2-3 bit sahaja, mungkinlah boleh tengok template kecil. Macam tadi saya kata ada 4 confirmation. Macam sini ni dah cross up, kolam dah siap, harga pun candle katalah breakout atas 34 sen, naik 34 sen, jatuh 335 atau 330 kat loss. TP 2-3 bit atas. Masuk 30, contoh masuk 34 sen ataupun 345, jatuh 3 bit kat loss, naik 3 bit, take profit. Tangan sotong cepat. Yang tu boleh. Yang ni kena link, siapa yang tangan cepat kena tengok dengan market depth. Ilmu market depth saya dah share dalam video sebelum ni dekat intraday list tu. Boleh pergi tengok. Kalau yang guna template kecil kena combine dengan market depth. Okay, siapa yang guna indicator percuma, trading view yang percuma, boleh tengok daily je kan. Yang tu pun tak apa, kena terpaksa tunggu confirmation lah. Yang template kecil memang tak situ. Boleh masuk. Kata 15 minit delay, mungkin kita guna 5 minit. Kalau kita tapi saya rasa tak kisahlah. Kalau yang percuma tak ada delay 15 minit. Tengok daily cantik. 15 minit cantik, market depth cantik, masuk je. Tak apalah delay pun, tapi itu dah confirm Dia takkan berlaku beli cepat Macam mana dia berlaku beli cepat kalau dia 15 minit dia delay. Kan? Tapi dia ada confirmation, daily dah cantik. Still boleh masuk Dia akan jadi orang yang confirmation tadi lah. Yang daily dah cantik, dia masuk. Itu orang confirmation lah kalau orang yang trading view percuma. Kalau macam saya ada sekarang live data. So sebenarnya saya boleh masuk lebih awal macam tadi Masuk tak ada confirmation lagi. Saya dah boleh masuk sebab 1-2 confirmation saja. Okay. Boleh masuk dengan dengan risiko merah lah. Floating yang lama. Beberapa hari, minggu. Boleh. Yang tu. Sebab saya boleh tengok daripada awal dia dah cross up dekat template kecil. Tapi orang yang kata percuma, agak payah dia nak masuk awal. Dia kena tunggu confirmation sebab daily dah confirm baru dia boleh masuk. Right? Dia delay 15 minit. Itu je lah beza dia. Dia akan jadi orang yang nombor 2 tadi. Mesron tak cantik lagi lah daily.
Weekly lagi lah. Kalau daily tak cantik, takkan weekly cantik kan? Kita tengok weekly. Adakah weekly cantik? Wah. Weekly dia tengah test resistant neckline. 340 break up. Barulah boleh lah. Tapi tak boleh nak swing lama juga. Takut dia overbought. Mungkin seminggu atau 2 minggu okey. Bila dia break up atas 34 sen lah. Daily. Sama. Break up atas 34 sen. Tapi yang ni nampak nak turun dulu. Mungkin dia turun dululah. Dia pergi 330 ke 325. Tak pasti. Turun dulu baru dia naik. Turun dulu daily ni mungkin esok tak turun lagi kan. Bukan semata-mata. Mungkin hari kedua, hari Selasa ke baru nak turun. Saya pun tak pasti. Tapi nampak dia nak turun dululah. Alright. So Mestron lambat daripada yang lain-lain tu, lebih cepat lah. Okay, saya rasa. Okay, itu saja saya rasa untuk hari ni. Hopefully dengan bebelan apa semua tu, saya minta maaf kalau atas rasa bahasa, penggunaan bahasa saya, percakapan saya ataupun apa-apa perbicaraan saya dalam Malaysia ke apa benda ke, saya minta maaf, salah silap saya. Yang baik daripada Allah, yang buruk tu semua daripada saya. Okay, semoga ada ilmu yang bermanfaat yang dapat daripada perbincangan review kaunter hari ini. Raja Nadilah buat kajian sendiri, Raja Nadilah cari ilmu dan memberi manfaat kepada orang lain lah. Okay, kita jumpa lagi. Bagi yang mendapatkan indikator GBS dan screener GBS, boleh dapatkan kontak saya dekat Telegram Game Borak Saham. Cari saya @Syaidah LZ. Cari saya kat Telegram. Okay, kita jumpa lagi ya. Game Borak Saham, jangan lupa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rampage.